Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati al-Imam Tirmizi syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Syama'il Muhammadiyah. Yang moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan lagi rasa mahabbah kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesan daripada mahabbah itulah kita berharap Allah izinkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaatnya kepada kita nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kitab kita Syama'il Muhammadiyah pada bab yang keempat. Kan? Betul. Pada bab yang keempat, yang tajuknya qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, babun ma jaa fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bab ma jaa fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu cara Rasulullah merapikan rambut. Bab keempat ni nak cerita tentang cara Nabi menjaga rambut mulia baginda Nabi SAW. Imam Tirmizi menyusun bab ini untuk menjelaskan tentang segala sesuatu yang berkait dengan cara Nabi merapikan atau membersihkan
dan juga merawat akan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara garis besarnya, beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya seorang yang teliti, yang memberi perhatian dalam menghiasi ataupun menjaga keterampilan rupa paras baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kerana kalau kita tak menjaga, maka cara kita tu jadi selekeh. Nabi tak selekeh sebab Nabi ni mulia. Maka Nabi ni menjaga. Dia jaga cara berpakaiannya, hatta sampai cara menyikat rambutnya, cara merapikan rambut baginda Nabi SAW. Namun taklah maknanya Nabi ini berlebih-lebihan terhadap merapikan rambut. Macam setengah orang kita di zaman hari ni, selalunya orang muda lah kan, dia terlampau jaga rambut sangat. Kadang-kadang fashion pelik-pelik kita tengok. Yang pacak-pacak pun ada, dah macam kepala dia tu dah macam kita tengok bentuk corona dah. Tajam-tajam gitu kan. Ingat corona. Punya kepala orang. Dia kadang-kadang tu yang itu tak pergi boleh tahan lagi lah. Nampak dah boleh tahan lagi lah. Ada lebih pelik ni, dia buat macam bentuk kelapa sawitnya pokok. Dia tocang duduk atas gini, lepas tu jambul gitu. Tu pelik ni. Ikut mana tak tahu, ikut Jepun ke apa tak tahu. Ni fashion macam ni taklah sampai jadi haram, tapi khodoh lah, kita kata selekeh. Tak nampak smart. Sedangkan nak ikut apa, ikut cari orang kafir, ikutlah baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi ni jaga rambut, Nabi merapikan rambut. Tetapi Nabi dalam merapikan rambut tidaklah sampai berlebih-lebihan, sehingga macam setengah orang menghabiskan waktu berjam-jam untuk nak merapikan rambut dia. Nabi tak begitu. Kadang-kadang ada orang dia jenis sikat rambut nak keluar pergi kedai speed mart je pun kat setengah jam. Padahal pergi kedai sekejap lagi tak sampai pun setengah jam, 5 minit gitu je pergi beli barang. Tapi nak sikat ke rambut dia tu, nak setting rambut dia tu, bukan main lama. Yang ni yang dikatakan sebagai berlebih-lebihan. Jadi Nabi ni adalah pertengahan. Maksud pertengahan, taklah over sangat sampai lah teliti sangat, sampai berjam-jam nak sikat rambut, taklah sampai macam tu. Dan taklah Nabi ni sampai membiarkan rambutnya tanpa terurus pun tidak juga. Jatuh jadi selekeh. Nabi tak begitu. Lepas tu kadang-kadang kita ni jenis, yelah kita orang Islam, kena pula kita jenis ahli ibadat, ahli masjid, ahli surau. Kena jaga kak. Sebab itu image. Image agama kita. Ada orang bukan Islam tengok, duk perhati tengok. Rambut tu kalau panjang biarlah terapi elok tersusun, jangan duk serabut serabai. Rambut tu sampai terkeluar-keluar ke apa kan. Bahagian mana kena potong bagi rapikan, bahagian tepi ke macam mana ke. Kalau ni panjang ni selit belakang telinga, bagi nampak smart. Sebab Nabi kita ajar kita begitu. Jadi kalau kita selekeh, seolah-olah macam Nabi kita tak ajar kita cara menjaga image. Sebab ini kita bukan hanya bawa image diri kita, tapi kita juga membawa image agama kita. Seolah-olah agama Islam ni macam lekeh je. Tak, agama Islam Nabi ajar smart. Dalam istilah kata bergaya. Bergaya tetapi tidak berlebih-lebihan. Tidak sampai tahap tabarruj. Tabarruj baru berlebih-lebihan. Tapi bergaya di sini dalam erti kata nampak elok, nampak smart, orang tengok tu sedap mata memandang. Okey tu. Ni kadang-kadang minta maaf cakap, tahu dah berusia kan. Ni sampai butang pun RM1.
dah macam nak kata nyanyuk tak nyanyuk lagi. Apa jadi sampai macam tu? Pakai smart-smart tak apalah, kita dah umur 70 pun tak apa. Kan? Biar orang kata buang terbiat apa ni, buat lawa-lawa, dia bukan buang terbiat. Sebab Nabi ajar begitu. Biar kemah, biar elok, biar lawa. Ni jangan lekeh-lekeh sangat. Kopiah RM1 pakai. Sampai patut kopiah bagus dah, suka pakai kopiah putih sebab Nabi pun suka warna putih. Tapi basuh lah ni sampai naik kuning kopiah. Naik kuning. Tak maulah macam tu, kan? Baik. Hadis yang ke-32 kita baca nah. Saya bacakan dulu. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'nu bin Isa qala haddatsana Malik bin Anas an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyata qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid atau kama qala rawahu Imam Tirmizi wa Imam Bukhari wa Imam Nasa'i. Mafhum hadis. Ishaq bin Musa al-Ansari bercerita kepada kami, ia berkata, Ma'an bin Isa bercerita kepada kami, ia berkata, Malik bin Anas bercerita kepada kami dari Hisham bin Urwah dari ayahnya, dari Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi yang kata ni Sayyidatuna Aisyah yang kata. Ia berkata, dia kata, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang perempuan, ini sunnah, nak dapat pahala banyak. Tak? Orang lelaki kena berjuang, pergi berjihad. Orang perempuan tak payah berjihad. Jihad dia atas suami dia. Sikatkan rambut suami ni, dalam hadis cerita Sayyidatuna Aisyah sikatkan rambut suami. Start malam ni buat, boleh? Dan untuk lelaki kata, ni buang terbiat ke apa, benda tiba ni sikat rambut aku ni. Ada. Cakap tadi mengaji, kan? Tapi jangan malam ni ya. Ada. Dan itu. Sikat pelan-pelan, jangan tonyoh kepala kawan tu. Sikat. Ni sebab ni, inilah yang merapatkan hubungan. Barulah bermesra-mesraan. Tak kisah. Kita ni, pasangan kita ni, suami isteri ni, tengok dulu. Masa kita baru menikah, kita berdua. Orang kata so sawit, kan? Sweet, kan? Kan? Nampak sweet je. Nah, orang cakap apa? Tak boleh nak berpisah. Tak boleh nak berpisah. Duk gimana duk laki bini tu? Hulu hilir apa semua gimana? Sonok. Lepas lama sikit ada anak mula dah renggang sikit. Anak dah jauh sikit apa semua. Tak apa dah. Bagian anak sebab sibuk nak jaga anak ni, yang lelaki pun sibuk nak cari nafkah, pergi kerja pejabat apa semua. Tapi lama kelamaan anak kita tu makin lama makin besar. Dia dah dewasa. Dia ada life dia sendiri pula. Dia ada hidup dia sendiri. Dia pun menikah, dia kahwin apa semua. Lah kali rumah kita dulu riuh dengan suara anak-anak. Sekarang anak-anak semua dah ada rumah masing-masing. Lah kali tinggal kita berdua balik. So sawit balik lah. Jadi sweet lah balik. Macam awal-awal nikah lu. Sebab apa? Sebab tak ada orang dah. Anak-anak semua duduk Kuala Lumpur, duduk Johor Bahru apa semua. Kan? Kita tinggal kita berdua je. Ni dah bila tinggal berdua, tak moh. Ada. Lelaki pun katalah lelaki ni bagus kat dia ni. Jalan pasar malam pegang tangan bini dia. Yang bini tepih. Apa mak malu orang tengok dah tua-tua pegang tangan. Janganlah marah. Baguslah tu. Kalau dia pegang tangan orang lain, ada.
Bagus lah tu, maknanya dia sweet. Orang perempuan macam tu kat ni, nyisir rambut lelaki. Dia nak keluar tu sikatkan rambut dia. Kalau dia tak ada rambut Ustaz, tak payahlah sikat. Dah tahu botak dah, tak ada rambut kan. Tu. Usap janggut dia ke, ni mendekatkan hubungan. Sebab tak ada orang lain dah kita. Sebab tanpa kita sedar, satu hari nanti salah seorang akan pergi. Betul tak? Salah seorang akan pergi. Sama ada suami dulu atau bini dulu. Elok bini dulu pula. Tak guna. Tapi nak ceritanya itulah. Jadi masa ada ni, jaga betul-betul hubungan. Ni lah kenangan-kenangan yang saat-saat akhir. Sebab kita tak tahu tinggal lagi berapa tahun kita ni. Kalau kita dah 60, confident ke boleh sampai 70. Nabi pun 63. Kalau dah 70, agak-agak boleh pergi sampai 75. Kalau dah 75, agak-agak boleh naik ke 76. Nak ceritanya gitu. Jadi mana kita dah tak ada siapa dah. Anak-anak semua duduk rumah masing-masing. Kita lah, kita berdua. Ini dah kalut pula kita pergi sibuk jaga cucu. Cucu tu ada mak bapak dia, anak kita. Jadi biar mak bapak dia yang urus. Kita orang perempuan tu bukan jaga cucu kecil, cucu besar tu. Suami kita. Dan kadang suami kata, "Jom lah tidur." Tak apalah abang, tidur dululah. Ni apa nama, cucu kan balik kita ni raya ni, cucu balik. Nak tidurkan cucu. Tak apa bang, saya tidur dengan cucu . Suami jawab macam mana? Yelah. Dia jawab yelah tu sedih. Bukan makna okey. Kita bagus suami aku bagi apa sebenarnya sedih. Dalam masuk bilik tu dia peluk bantal panjang. Menung je dia. Cucu tak apalah, ada mak ayah dia dah. Memanglah kadang-kadang kita nak bermain-main dengan cucu, tapi kena jaga juga dengan perasaan suami kita. Sebab orang perempuan ni dia kena jaga suami sampailah ke akhir hayat suami tu. Jangan ingat bila dah habis bersalinkan anak dia, tugas saya habis dah. Mana habis? Sampai ke akhir hayat dia kena berkhidmat dengan dia, menganggap dia sebagai seorang raja. Permintaan dia kena taat, kena ikut. Itulah jihadnya seorang perempuan untuk berolehnya syurganya Allah. Kalau lelaki pula payah, jihad dia atas agama, kena perjuangkan agama, pertahankan agama, kena beribadat, nak macam-macam. Orang perempuan ni jaga suami, kan? Di samping yang wajib-wajib nak jaga juga, jangan ditinggalkan. Itu je. Jaga suami je. Orang lelaki pula, kalau orang perempuan tadi kena menganggap suaminya sebagai seorang raja. Adapun orang lelaki kena menganggap isterinya sebagai permaisuri. Maknanya perlu nak disayangi dengan macam seorang permaisuri. Ada. Itu. Baik. Jadi kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu kata, aku pernah menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana haid. Padahal saat itu aku sedang haid. Jadi apa maknanya sini? Maknanya kata ulama, walau dalam keadaan perempuan itu dalam keadaan haid, boleh dia bermesra-mesraan dengan suaminya. Boleh bermesra-mesraan seperti macam Sayyidatuna Aisyah buat, yakni menyisir rambut baginda Nabi SAW. Yang kata tak boleh tu, yang tak boleh tu sentuh antara pusat sampai lutut. Orang lelaki kepada perempuan. Orang perempuan pegang lelaki boleh? Gelak. Ada sungguh. Ada sungguh ni. Kan? Bahagian apa nama, orang lelaki pegang perempuan tak boleh. Antara pusat sampai lutut. Kenapa tak boleh pegang Ustaz? Sebab naik syekh lagi. Dia naik syekh telajak. Sedangkan isterinya dalam keadaan haid, tak boleh lah, haram. Baik.
Asalnya kata ulama tak haram lagi sebenarnya pegang tu, tapi sebab nak menjaga. Sebab kita ni kadang-kadang jenis terlajak. Jadi tapi kalau iman kuat, jenis tak terlajak, rasa confident, tak apalah. Tapi kalau rasa tak boleh payah. Baik. Dia gitu. Jadi orang perempuan, makna kata dalam hadis ni kata ulama, bolehlah seorang wanita itu menyisir rambut suaminya meski dalam keadaan haid, sebagaimana dibolehkannya suami menyentuh atau bercumbu dengan isterinya yang sedang haid. Tadi lelaki tak boleh pegang antara pusat sampai lutut je, tapi benda lain boleh pegang. Boleh pegang rambut bini, boleh bercumbu, boleh, tak ada masalah. Ada. Tu dia. Walaupun isterinya dalam keadaan haid. Ini kita kadang-kadang suami barulah sini yang dia kata, cannot. Saya tengah ABC, dia kata. Kita pun mula-mula tak faham kan apa tu ABC. ABC benda ABC. Allah bagi cuti, dia kata. Period lah, haid. Salah. Ada pula gitu. Suami minta duduk kena taat. Suami nak peluk ke, suami nak ini, sebab ini ibadah ni. Ni bukan kita nak cerita benda apa nak. Inilah perbuatan Nabi dan isteri-isteri Nabi. Ada perintah suami kena taat. Ada. Baik. Dia kata. Kemudian kita baca hadis seterusnya. Hadis ni pendek je, tak payah panjang lah. Baik, hadis seterusnya, qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, haddatsana Yusuf bin Isa qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Ar-Rabi' bin Sabihin an Yazid bin Abana huwa Ar-Raqashi an Anas bin Malikin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sihi wa tasriha lihyatihi wa yukthirul qina'a hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyatin atau kama qala rawahu Imam Tirmizi. Baik, mafhum hadis maknanya, Yusuf bin Isa bercerita kepada kami, ia berkata, Waqi' bercerita kepada kami, ia berkata, Rabi' bin Sabih bercerita kepada kami dari Yazid bin Aban Ar-Raqashi dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah, mana yang kata ni Anas bin Malik yang kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sihi, sering meminyaki rambutnya, wa tasriha lihyatihi, dan menyisir janggutnya, wa yukthirul qina', beliau sering menggunakan kain untuk menutup bahu dari minyak, hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyatin, hingga kain tersebut begitu berminyak seakan-akan baju itu milik pedagang minyak. Yang hadis ke-33 ni pula nak menceritakan bahawa ni baru nak ceritanya macam mana Nabi jaga rambut, iaitu Nabi meminyakkan rambut dia. Dalam setengah riwayat kata Nabi minyakkan rambut ni banyak, sehingga kan bila kita meminyakkan rambut kita nampak macam basah, nampak hitam pekat, sebab rambut Nabi hitam. Kita samalah hitam. Jadi tak payah nak buah ubah kala lain, sama dah dengan sunnah Nabi, nak hitam. Jadi Nabi meminyakkan rambut tadi nampak macam basah. Bila rambut kita ni nampak basah, nampaklah rapi, nampak handsome orang lelaki. Waktu kita keluar bilik air handsome, masa masuk bilik air Allah ada. Sebab apa? Sebab masa tu rambut basah. Rambut basah ni nampak smart. Dia nampak hitam pekat gitu. Itu meminyaki rambutnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru
yu'thiru dahna ra'sihi wa tasriha lihatihi. Berarti Rasulullah SAW memiliki kebiasaan meminyaki rambutnya dengan minyak yang cukup banyak, kemudian menyisirnya. Menyisir maknanya menyikat. Dalam sapu minyak Nabi sikat. Cara Nabi sikat, ada yang Nabi sikat banyak cara Nabi sikat. Antaranya Nabi sikat ke belakang, antaranya Nabi belah tengah. Jadi kita memang biasa dah sikat gitu. Cumanya bila malam ni kita mengaji, kita niatkan aku sikat ni ikut Rasulullah, jadi pahala. Selama ni kita buat tak ada niat ikut Rasulullah, dia jadi harus saja, jadi biasa. Tak boleh pahala, tak ada apa lah, biasa je. Tapi hari ni sikat yang sama juga, passion yang sama juga. Cuma aku ngaji dah, rupanya Nabi sikat macam ni juga. Jadi aku sikat kali ni bukan pasal nak passion, pasal nak ikut Nabi. Ikut Nabi tu jadi pahala. Jadi sunnah nama dia. Tu. Nak sikat rambut. Walaupun kita pakai kopiah pi lah, tapi rambut tu kita sikat. Dengan minyak yang cukup banyak, kemudian menyisirnya. Tak lupa juga menyisir dan merapikan janggutnya. Begitu juga janggut. Jangan berselerak janggut ni. Satu gi air tawar, satu gi Manjung, satu lagi Setiawan. Tahu mana selerak begini kali makan cicah dengan sambal-sambal. Kan nampak tak elok situ. Jagalah kan. Kita kalau jenis janggut lebat, janggut banyak ni, nak makan tu jaga. Kan? Jangan sampai orang depan kita tak lalu makan, minta maaf cakap. Tak sungguh ni. Kan? Kadang-kadang minta maaf cakap lah, kadang ustaz pun ada. Sebab tu kena rapi lah, kena rapi. Makan kat rumah tak apa, kan, bukan ada orang lain. Tapi makan kat luar ni kena jaga adab-adab dia. Macam kita pakai jubah warna putih, kan? Bila pakai jubah putih, kita kena makan tu rapi-rapi. Sebab kan nanti kotor sana, kotor sini, jatuh-jatuh apa semua. Kalau kat rumah tak apa. Kalau kat rumah baju pun tak pakai. Tak apa. Nampak? Kan? Ni dekat apa kat luar, maka kena jaga. Itu tujuan kita bersunnah ni, nak mendidik diri kita jadi beradab. Bukan saya kata tak bagus janggut lebat tu, baguslah. Tapi bila dah janggut lebat, jaga dengan penuh adab. Supaya tidak menjelekkan. Gitu. Jadi ni Nabi merapikan janggutnya. Sekali kita tarik-tarik janggut ni bagi lurus gini. Supaya janggut tu nampak kemas. Tapi tak apalah, kalau orang lelaki kita tak buat, orang perempuan tolong buat kat suami. Bang sini jap, tarik gitu. Tenganga tu kawan. Pelan-pelan lah tarik. Kan? Ada seorang tok guru ni, dia cerita penawar bagi sakit perut, iaitu pada janggut suami. Jadi kalau orang perempuan sakit perut ataupun senggugut, maka hisaplah janggut suamimu. Dia kata. Kan? Betul ni kajian daripada ahli-ahli ulama kita lah, tok guru kita. Kaji hisap janggut. Dah kalau suami saya tak ada janggut, suruh dia beli janggut. Kalau tak tumbuh juga, tak apalah, nak buat macam mana, kan? Dia memang jenis keturunan gitu kot. Karena ada orang dia bukan cukur janggut dia, tapi memang tak tumbuh. Ada jenis itu. Ada. Baik. Kalau yang belum kahwin, macam mana Ustaz? Janggut? Nak isap janggut siapa pula? Carilah bakal suami yang berjanggut. Macam saya. Ada contoh kan? Gitu. Kan? Sebab apa? Ni betul sungguh. Kalau kita orang lelaki, isap janggut takkan isap janggut jiran kita. Janggut kita sendirilah. Lepas tu biar janggut tu panjang sikit pun boleh masuk ke mulut ini. Kalau pendek sangat macam mana nak ni? Jadi macam mana? Kan? Boleh, tak ada masalah. Tak percaya try. Tapi kalau sakit kat perut Ustaz, pergilah klinik, nak macam mana? Sebab tu kajian je, boleh jadi je. Boleh jadi, mungkin tak tahulah. Kan? Baik. Tak salah kita mencuba. Kan? Isap je, jangan gigit terus. Cabut janggut kawan tu. Baik. Kemudian Nabi tadilah menyisir. Lepas tu pula dikatakan bahawa wayuksirul qina. Apa tu wayuksirul qina? Nabi memakai qina.
Kinak tu apa dia? Baik. Kinak tu ialah kain yang menutup kepala atau menutup kepala bahu. Antara dua. Nabi ni macam ni. Nabi kadang-kadang Nabi cuma Nabi biasanya memang orang cakap apa? Hampir setiap masa lah Nabi menutup kepala. Jarang Nabi buka kepala. Ada juga kadang-kadang Nabi tak pakai apa-apa, dogol gitu je. Kadang-kadang ada, tapi jarang sangat. Selalunya Nabi akan tutup kepala. Kadang-kadang Nabi tutup kepala dengan kain yang macam kita pakai ni, namanya kolan suah. Kolan suah ni maknanya kopiah. Tempat kita panggil kopiah. Dan tanah Arab dia panggil kolan suah. Ni, pakai macam ni. Pakai macam ni je. Kadang-kadang Nabi pakai macam ni. Kadang-kadang kolan suah tu Nabi lilit dengan kain. Itu dipanggil imamah. Ataupun tempat kita panggil serban. Tu Nabi lilit dengan kain. Kalau siapa yang berminat pakai serban, kalau ikut sunnahnya Nabi, ekor serban Nabi dijatuhkan ke belakang. Nabi biarkan ke belakang, biar duduk bertengahan antara belikat kanan dan belikat kiri. Begitu sunnahnya. Tapi boleh tak? Boleh juga kalau kita nak buat ekor tu jatuh belah kanan. Sebab ada ulama' mengamalkan begitu. Ada juga. Dijatuhkan belah kanan. Kadang-kadang nak ambil yang baik itu kanan. Ikut tak masalah. Nak ekor belah kiri nak jatuh boleh. Ekor belah kiri ni kadang-kadang setengah ulama' sufi, dia nak kain ekor serban dia tu labuh, dia nak tutup hati dia. Ada juga jenis macam tu. Jadi terpulang. Tak ada ekor tu Ustaz? Boleh juga. Tak ada masalah, bukannya wajib mesti berekor. Tapi kadang-kadang Syiah suka pakai tak ada ekor. Tapi janganlah tiba kita tengok kawan kita akan serban tak ada ekor. Syiah dia ni. Jangan tuduh. Saya cuma kata Syiah suka pakai macam tu. Tapi tak semestinya orang yang pakai serban tak ada ekor dikatakan Syiah. Tidak. Begitu. Lepas tu itu kadang-kadang Nabi lilit dengan serban. Kadang-kadang Nabi cuma sangkut kainnya. Kain untuk sangkut kepala gini. Kadang itu. Kadang bila Nabi sangkut, yang kat ni Nabi ikat kat bahu. Kadang-kadang kain tu pula Nabi tutup mulut. Padang pasir kan, tutup mulut. Gini. Nampak mata je. Kadang-kadang tak tutup kepala tapi tutup kepala bahu macam ni. Macam saya buat tadi. Macam ni. Tutup. Nabi tutup kat bahu dia. Itu yang dipanggil sebagai kinak. Ini semua sunnahnya Nabi. Buatlah orang lelaki. Kan? Beli kain tak apa, kain apa tak apa. Dia kan mesti syarat kain tu mesti ada corak arak-arak sikit. Tak ada. Kain tuala good morning boleh. Cuma pelik lah sikit. Orang tanya hang balik kenduri mana lah ni, cuci pinggan mana pula. Tapi nak ceritanya itu sunnah meletakkan kain di atas bahu ataupun di atas kepala. Itu sunnahnya Nabi. Lepas tu kalau biasa perasan orang dulu-dululah, dulu biasanya Tok Imam memang macam tu. Tok Imam kampung dia akan letak kain ke atas kepala bahu dia. Kan? Sebab apa? Sebab ni dia mengaji kitab-kitab lama memang ada sebut ini sunnah. Ada sunnah. Ada. Cubalah kita amal. Kan? Kadang-kadang ni lah kita duduk masjid, aircon banyak ni. Kan? Sejuk. Kan? Bila sejuk kain ni lah kita tutup. Ada tutup. Jadi banyak guna kain ni. Nak buat sejadah boleh. Nak buat selimut boleh, nak buat tutup kaki boleh, nak buat tutup badan boleh, nak lap mulut makan ke apa boleh. Semua macam-macam boleh. Ada banyak faedah dia. Dan dah dapat pahala, faedahnya pun banyak. Ialah kadang-kadang kita jalan-jalan mana terlupa nak bawa sejadah. Kan tak boleh masuk pula masjid. Ada kain ni boleh buat bentang jadi sejadah. Malah kadang kain ni lebih besar daripada sejadah lagi. Tengok orang sebelah pun tak ada, bentang besar sikit. Ada. Boleh dia tompang sekali. Kan? Lepas tu lepas habis semayang ada buat makan-makan pula. Dia kata Allah lupa bawa tikar. Tak apa, saya punya kain bentang. Banyaknya guna. Kan? Boleh pahala saja semua tadi tu. Tu. Baik, itu dipanggil kinak. Bererti kain pelindung yang diletakkan di atas bahu ketika rambut kepala diminyaki. Jadi antaralah sebab-sebabnya, sebab Nabi pakai minyak tu banyak, jadi Nabi tutup dengan kain. Ataupun Nabi letak dekat bahu ni supaya kain minyak dekat rambut tadi tak kena ke baju. Nak bagi kemas. Kalau jejeh kat baju kan nanti nampak comot lah baju tu. Ni jatuh kat kain gitu. Tu Nabi.
indahnya. Selalu kita duk dengar Nabi ni cerita pasal semayang. Ni lah, ni Nabi cerita dari sudut fashion, bergaya. Mana Islam meraihkan bergaya. Bukan Islam ni menidakkan fashion, menidakkan gaya, tak ada. Islam menyuruh kita bergaya. Tapi biar gaya yang jangan sampai berlebih-lebihan. Jangan sampai tabarruj. Gaya dengan kadar supaya nampak kemas. Kemas diri kita, kerana diri kita membawa imej agama kita. Macam saya sebut awal tadi. Sehingga titisan minyaknya tidak mengenai pakaian yang sedang dikenakannya. Jadi letak bahu ni supaya minyak yang jatuh, kalau sebab banyak sangat kadang-kadang nak jatuh, tak kena ke baju. Jadi dalam hadis ni menyebut bahawa baginda Nabi SAW menggunakan minyak yang banyak. Jadi Nabi kadang-kadang menggunakan kain yang banyak juga. Kain yang letak dekat bahunya dan sebagainya. Baik. Kemudian lagi dalam hadis lagi kata, hatta ka'anna thawbahu thawbuz zayyatin. Zayyatin itu maknanya tukang minyak, saudagar minyak. Saudagar minyak maknanya peniaga jual minyak. Jadi dikatakan banyaknya Nabi pakai minyak rambut ni, nak cakap banyak macam mana, nak cerita banyak mana, tak mampu nak cerita. Jadi dalam hadis kata banyaknya Nabi pakai minyak rambut tu sehingga nampak macam Nabi ni saudagar minyak. Maknanya banyaklah minyak Nabi pakai tu. Bukan sikit-sikit, banyak. Supaya apa? Supaya rambut ni nampak kemah tadi tu. Nampak macam basah lagi. Tetapi ulama berhati-hati juga. Banyak tu bukan sampai jadi comot. Kadang-kadang terlampau banyak, comot pula. Tak, Nabi tak begitu. Sebab Nabi ni kemas. Jadi banyak tapi rapi. Tapi kemas. Macam tu. Jadi kita buatlah, kita ikutlah takat mana kita mampu. Baik. Kemudian ada ditambah ni dalam kitab syarah dia, dalam kitab, terkejut saya ingat benda siapa ketuk ni. Dalam kitab syarah dia ada tambah sikit. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya dari Jabir radhiyallahu anhu, ia bercerita, suatu ketika Rasulullah SAW menemui kami. Siapa kami tu? Jabir dengan sahabat yang lain. Nabi datang bertemu dengan Jabir. Kebetulan beliau melihat salah seorang di antara kami yang tampak lusuh. Jabir dengan ada beberapa sahabat dia, tapi tak disebut nama tu. Masa bertemu tu, Nabi nampak ada salah seorang sahabat daripada Jabir ni nampak lusuh. Gaya dia tu nampak lusuh, pakaian dia tu. Dan berpenampilan tidak baik. Penampilan dia nampak lekeh macam tu. Serta rambutnya sedikit berantakan. Rambutnya tu serabai gitulah lebih kurang. Maksudnya. Kemudian beliau bersabda, Nabi kata, apa yang terjadi dengan kawan kalian yang satu ni? Nabi tanya, awak jadi macam ni? Lebih kurang bahasa kita lah. Cakapnya tu. Maknanya Nabi tengok pelik, apa lekeh sangat macam ni? Macam tu. Maknanya Nabi tak suka. Nabi tak suka orang yang kelihatan selekeh. Apakah ia tidak menemukan apa-apa untuk merapikan rambutnya? Dia tak jumpa apa-apa ke untuk nak rapikan rambut dia? Nabi tegur sahabat tu. Kan? Supaya dia ambil perhatian, supaya menjaga penampilan tu penting. Sebab Nabi suruh kita jaga ni. Kemudian beliau juga melihat salah seorang dari kami yang pada bajunya terdapat bekas kotoran. Kemudian ada seorang sahabat ni pula, baju dia pula macam kotor, bercok-cok gitu. Ada kuning-kuning ke apa kan, bekas sambal semalam ke apa, lebih kurang macam itulah. Kemudian beliau bersabda, apa yang terjadi dengan kawan kalian yang satu ni pula? Yang ni faham pula ni. Seolah-olah bahasa kita gitu. Ni faham pula ni. Yang seorang tadi Nabi tegur rambut dia serabai. Yang ni faham pula baju sampai ada cok-cok gitu. Kemudian Nabi kata, apakah ia tidak menemukan air untuk mencuci bajunya? Dia tak jumpa air ke nak cuci baju tu? Dalam maknanya daripada riwayat ni, Nabi suruh jaga keterampilan. Kita baju kotor-kotor gitu, ambil air, cuci, gosok. Sikit-sikit tu tak apalah. Tapi janganlah biar ni sambal semalam lah, yang ni sambal 2 minggu lepas. Nampak lekeh sangat.
Nampak leceh sangat. Tambahlah macam tu. Kan? Minta maaf cakap, bukan saya nak kutuk atau pergi mana-mana kumpulan apa tidak, tapi kadang-kadang ada setengah kita perhati orang tabligh. Tapi saya tak kata tabligh tu tak betul, tabligh tu tak kena, tak. Tapi kadang-kadang sesetengah dia tak jaga keterampilan dia dengan serabai apa semua, tak maulah macam tu. Kita nak buat kerja dakwah, nak datang rumah ke rumah, biar nampak smart, nampak gaya. Ada. Lepas tu kadang-kadang senteng sangat dia pakai. Dia salah faham hadis yang kata pakai kain lebih atas daripada tumit tu. Yang labuh daripada tumit tu, yang Nabi kata masuk neraka tu, itu sebab kerana sombong. Imam Nawawi dah perjelaskan hadis tu. Dia dah bahas makna hadis tu. Sebab hadis tu, kita nak baca hadis bukan baca saja. Nah, kita kena tahu warid hadis tu. Warid ni maksudnya macam mana hadis tu datang. Kenapa tiba-tiba Nabi cakap begitu? Apa peristiwa yang berlaku waktu tu? Jadi Nabi cakap masa tu, Nabi kata mereka yang kainnya lebih labuh daripada buku lali ni adalah ahli neraka, masuk neraka. Nabi cakap masa tu sebab apa? Nabi tunjuk siapa masa tu? Rupa-rupanya cerita dia, waktu tu Islam baru bermula. Jadi ramai orang Islam, orang susah. Kebanyakan orang Islam pada permulaan orang-orang miskin. Jadi bila orang miskin, pakaian mereka compang-camping, singkat-singkat begitu pakaian dia. Jadi orang Yahudi ni sombong. Dia belagak, dia nak hina orang Islam, dia sengaja labuh-labuhkan pakaian dia sampai seret-seret ke tanah. Nak menunjukkan aku kaya, kain aku banyak, sampai seret. Dia sengaja sombong tadi tu. Maka sebab tu Nabi kata mereka yang kainnya lebih labuh daripada buku lali ini dalam neraka. Maksud Nabi, kata Imam Nawawi, maksudnya dengan kesombongannya. Maka kata Imam Nawawi, siapa yang memakai kainnya lebih atas daripada buku lali, dalam hatinya ada sombong, juga akan dimasukkan ke dalam ahli neraka. Sebab apa? Sebab bukan pasal kain masuk neraka, tapi pasal sombong. Ada pula pasal kain masuk neraka. Tak ke pelik? Jadi sebab tu belajar, biar betul-betul belajar. Jangan main baca, beli buku, baca, buat faham sendiri. Dan kan ulama ngaji pondok, ngaji kitab depan dengan guru, baru layak nak boleh cakap, baru layak nak keluar fatwa hukum dan sebagainya. Ini hari ni dia jadi ustaz jadi-jadian. Kalau zaman dulu harimau jadi-jadian, ni ustaz jadi-jadian. Kita tanya siapa guru dia, ngaji dengan siapa ni? Syekh Al-Googley. Pakai kitab apa? Kitab Al-Facebooki. Faham? Tu yang akhirnya jadi buat mandai-mandai. Orang lain ngaji kitab jilid-jilid. Gitu. Jadi kita kena faham. Samalah juga, maknanya janganlah lekeh sangat. Bukan saya kata ke tabligh, tidak geng tabligh marah pula. Bukan. Tak kira tabligh tak tabligh pun, bila kita ni mana-mana kita bawa imej Islam. Ustaz-ustaz mana pun bawa imej Islam. Pakaian tu biar kemas, biar nampak cantik. Bukan kita nak suruh pakai mahal-mahal, tak. Beli murah-murah pun tak apa, janji kemas. Nampak tersusun, butangnya elok apa semua. Ni sampai butang sengit, kadang-kadang tu butang pun tak ada, terbuka dada gini. Kalau buka atas ni tak apa, sebab ini pun sunnah. Nabi kadang-kadang semayang katuk, kadang-kadang Nabi semayang buka. Ada, dan nanti kita baca dalam kitab ni pun ada. Jadi atas ni tak apa, ini dah buka sampai ke bawah, buka. Ada. Jadi kadang-kadang nampak macam tak kemas lah, kan? Gitu. Kalau ikut Nabi pun bukanlah orang cakap apa banyak sangat duitnya. Nabi pun begitulah hidup dia. Tetapi Nabi boleh kemas. Jadi jangan bagi alasan saya orang susah Ustaz, saya miskin, lepas tu saya pakaian saya macam ni. Tak. Bukan pasal kaya tak kaya, duit banyak tak banyak, tapi kemas tu. Nabi pun ada, nanti kita akan baca dalam kitab ni, ada kadang-kadang pakaian Nabi itu bertampal-tampal. Sebab koyak, Nabi tampal, ambil kain lain tampal. Maknanya walaupun bertampal-tampal, tetap lawa. Sebab apa? Sebab tadi dah kemas. Sebab cantik. Ini poket tu sampai ni terlonding macam tu, ketik jalan. Ambil lah apa-apa, jahit sikit, bagi nampak elok balik, gitulah. Ada. Kadang orang lelaki ni macam itulah. Orang lelaki ni dia bukan teliti sangat, dia asal boleh pakai sudah. Jadi kita orang perempuan, bukan kita lah, ibu-ibu lah. Orang perempuan
Kena tolong-tolong tengokkan suami kita. Dia kadang-kadang dia memang dia malas nak beli baju raya apa, asyik beli je. Dia kata tak apalah. Nak aku pakai baju raya tahun lepas apa dah, dia kata. Tengok-tengok tahun lepas punya zip rosak. Dia pakai juga. Lepas tu perempuan kena tengok sama. Tak tahu gigi rumah orang raya melopong tengah tu. Kan? Kan tak sungguh ni. Kadang-kadang dia tak pasal dia main pakai, main sarung je. Kan tak? Tu dia. Ada sikit cerita lah sebelum kita habis ni kan. Ada satu anak muda ni, dia orang muda lagi lah, budak. Remaja macam tu lah lebih kurang. Dia pun semangat lah pergi beli baju raya. Pergi beli baju raya. Tapi dia ni beli baju raya last minute. Orang patut belilah awal-awal. Dia tak bila esok nak raya lah, baru nak kelang kabut. Dia kata ni baru jualan murah, lelong banyak apa semua. Dia pun tak apalah, pergi beli. Beli dah kelang kabut. Kawan pun nak tutup kedai, nak esok nak raya dah. Jadi tak dan nak test. Tengok saya rasa standard pakai saiz ni kot, okey lah. Dia pun buat balik itu ya. Pakai sarung dekat rumah dia test. Bila kat rumah dia test baju okey, elok. Labu sikit gitulah, bahu jatuh sikit je lah. Bahagian seluar melebih terus, tutup kaki tak nampak tu jari kaki. Labuh. Mana? Bila labuh gitu macam mana nak buat ni? Esok nak raya dah. Jadi dia pun pergi cari mak dia. Minta kat mak dia tolong potongkan. Mak tolonglah, seluar saya ni labuh mak, sampai tutup jari-jari kaki ni. Kan nanti macam mana nak pergi raya rumah orang, kan tersadung, terpijak kain sendiri, tersadung, jatuh. Tolonglah mak. Mak kata aku sibuk buat ketupat apa lemang semua ni. Esok nak raya nak buat rendang, nanti ayah kau bising. Ayah kau kata kalau tak ada rendang tak raya kita. Jadi aku nak kena buat ni. Pergi minta tolong siapalah orang lain dengan kakak hang mana. Mak ni sabut. Yelah. Dia pun pergi jumpa mak, jumpa kakak dia pula. Kak, tolonglah kak, seluar saya labuh ni. Alah bukan susah pun kak. Akak letak 4 jari, akak potong. 4 jari je dia kata. 4 jari potong. Labuh sikit je pun kak, dia kata. Akak dia tengah pasang langsir. Kau nampak tak aku tengah buat apa ni, dia kata. Mak kau bising ni langsir tak tukar ni dah 4 tahun langsir yang sama. Yang peliknya langsir pun warna tu, meja makan pun yang tu juga. Dia beli sekali kain jimat semua. Tu. Dia tengah pasang kelang kabut. Dah pergi minta tolong orang lain lah. Pergi minta tolong. Lain sekali ni nak jumpa siapa tak? Dia adik-adik 2 orang tu je. Lain sekali jumpa ayah dia. Jumpa ayah dia. Ayah tolonglah ayah. Mak tak boleh tolong, kakak pun tak boleh tolong. Ayah lah harapan terakhir saya. Apa dia kau ni? Ayah tanya. Ni sesuai saya labuh. Ni ayah ambil 4 jari, ayah potong je. Lepas tu ayah jahit sikit-sikit pun jadilah. Sebab esok nak raya dah ni lah. Ayah dia kata, kau pernah tengok aku pegang jarum? Tak pernah ya. Habis tu kau ingat aku ti ke? Aku nak baca surat khabar, kata ayah. Dia pun masuk bilik merajuk nangis. So nak raya seluar labuh je ni, macam mana nak raya? Dalam duk sedih-sedih tu telak, nangis merajuk kan. Merajuk, akhirnya tertidur. Bila tertidur, yang 3 orang ni dah selesai buat kerja masing-masing, habis kat pukul 12 macam tu lah. Mak dia pun dah siap masak apa semua. Mak dia masuk bilik dia, tengok-tengok dia tengah peluk seluar dia. Mak dia kata, sian anak aku. Tak apalah, aku potong lah. Mak dia pun letak 4 jari, potong. Tak apalah, mak dia pun pergi masuk bilik tidur. Dah selesai dah potong tu. Kakak dia pula bila dah siap pasang langsir, kakak dia pula masuk bilik tu. Sian adik aku, letak 4 jari, potong. Faham tak? Ayah dia pula, lah kali ayah dia. Kata sian anak aku ni. Ayah dia pun ambil 4 jari, potong. Esok semangat dia nak raya, pakai macam seluar pendek dah. 3 kali 4 jari. Dah bayangkan 12 jari potong lah. Dia kata nak ceritanya, biar kita ni jaga keterampilan bagi elok-elok. Jangan buat kod dan je last minute. Kita kadang-kadang ni jenis suka last minute. Inilah bila jadi last minute.
Sebab ni imej agama kita kena jaga juga. Imej diri kita membawa imej agama kita. Itu sebagai penutup lah. Jadi kita tangguh, kita akan sambung nanti hadis ke-34 insya-Allah. Hadis 34. Lagi orang tanya, tadi mengaji benda. Yang lain aku tak ingat, aku ingat yang potong tu je. Jadilah. Jadilah. Baik, sebelum saya tutup majlis, saya nak kongsikan sikit nak umumkan sikit satu benda. Ambil masa sikit lah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa aran melintang, tuan-tuan, ayah, ibu yang dirahmati Allah sekalian, pakat-pakatlah doa untuk saya sama. Hujung tahun nanti bulan 12 ni saya nak mengerjakan ibadah umrah. Mengerjakan ibadah umrah. Cumanya kenapa saya cerita ni? Sebab saya nak mengajak. Kita nak mengajak, kalau ada di antara kita yang berminat nak mengerjakan umrah pada tahun ni, tapi lambat lagi bulan 12, bolehlah ikut sertai saya bersama. Dan kita ni kalau buat baik kena ngajak-ngajak supaya kita dapat tompang-tompang pahala bersama. Jadi pakej umrah saya ni, saya ceritakan sikit kenapa saya pilih pakej ni. Pakej saya ikut ni daripada syarikat Persada Travel, Persada Oasis Travel Sdn Bhd. Ibu pejabatnya di Bangi. Dan jangan risau, ini syarikat kawan saya kenal dia sangat lah. Jadi lama dah dia buat ni sebenarnya. Cumanya lepas PKP ni baru nak start balik. Sebab dah baru boleh nak pulihkan balik kewangan syarikat bersama. Jadi dia baru nak mula balik. Jadi trip yang dipilih iaitu pada bulan 12. Kenapa ambil bulan 12? Banyak sebab. Antaranya yang pertama, supaya kita ada masa yang panjang untuk kita prepare dulu. Nak kumpul duit pun dan lagi. Sebab jauh lagi masanya bulan 12. Yang keduanya kita ambil bulan 12 kerana kita berharap SOP Arab Saudi dah makin kurang. Sebab sekarang ni pun kita tengok SOP dah makin lama makin dimasuhkan satu persatu. Jadi kita harap-harap nanti mana tahu bulan 12 tak payah kata masuk terus tak ada SOP, saya silap. Jadi bila SOP pun dah kurang ataupun tak ada SOP, kerja umrah kita tu mudah lah. Tak adalah payah sangat. Ini kalau sekarang ni dia kena daftar tawakalna apa semua tu, mana tahu esok-esok dia dah tak payah pakai benda tu dah. Jadi mudah kita nak mengerjakan ibadah umrah ni. Yang ketiganya, pilih bulan 12 tu juga kerana itu waktu musim sejuk. Jadi kalau kita nak buat kerja umrah belah siang, taklah panas sangat sebab waktu tu waktu musim sejuk. Okey, baik. Kemudian pula package yang saya ambil ni dia lain daripada lain. Ada juga travel lain buat, tapi saya tengok dia ni unik lah. Sebab apa unik? Sebab dia bawa kita ke 3 tempat. Iaitu start daripada KLIA, kita terbang, kita akan masuk Madinah dulu. Madinah kita duduk 4 malam. Kenapa kita masuk Madinah dulu? Kerana kita nak memberikan penghormatan kepada baginda Nabi SAW. Memberi salam kepada Nabi. Nabi kata siapa yang memberi salam kepada ataupun siapa yang ziarah aku setelah aku wafat, sama macam dia ziarah aku semasa aku hidup. Kita nak ziarah Nabi masa hidup tak dan. Jadi kita ziarah Nabi semasa Nabi wafat, nak sama macam kita ziarah Nabi semasa Nabi hidup. Nabi nampak wajah kita, Nabi nampak muka kita, Nabi kenal kita. Jadi kita masuk Madinah dulu. Ada orang kata masuklah Mekah dulu, Ustaz, buat umrah dulu. Tak, kita nak memberi salam pada Nabi kerana Nabi lah kita hari ini jadi Islam. Kerana Nabi lah kita kenal apa tu umrah, Mekah, Kaabah dan sebagainya. Jadi kita nak ucapkan terima kasih, nak syukur kita pada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu. Dan itu yang pertama. Yang keduanya, kenapa kita pilih masuk Madinah dulu? Supaya kita tidak kalut. Tidak kalut. Kalau sebab pengalaman saya, dulu saya pernah buat mengerjakan umrah, masuk Mekah dulu. Bila masuk Mekah dulu, kita kena bermiqat dekat atas kapal terbang. Niat umrah atas kapal terbang. Kita lalu atas Qardul Manazil kat bawah, kita lalu atas dia. Masa lalu atas tu lah, lagi pilot ke apa dia bagi tahu sekarang kita berada di kawasan miqat. Jadi mutawif pun bagi tahu jemaah, okey, masing-masing pakai pakaian ihram yang lelaki, kemudian niat ihram kat situ. Jadi kalau orang yang dah biasa pergi, mungkin dia steady. Tapi kalau orang first time pergi, takut-takut dia kelang kabut. Kelang kabut nak pakai kain ihram apa semua dah. Kena pula dia tengok orang lain semua dah pakai, dia seorang tak pakai lagi. Kelang kabut sampai terlondeh-londeh lagi.
Kan? Kena pula pramugari pula datang kata, pakcik duduk, pakcik duduk. Duduk apa, aku tak pakai lagi ni. Dah bergaduh dengan pramugari lah pula. Kita takut jadi kalut gitulah. Tapi kalau kita masuk Madinah dulu, tak adalah nak kalut apa. Sebab kita belum buat umrah lagi. Kita pergi ziarah dulu. Kan? Jadi masuk Madinah 4 malam. Lepas 4 malam di Madinah, tak terus masuk Mekah. Kita pihak travel akan bawa kita pergi ke tempat tapak berlakunya peperangan Badar. Biasa kita pergi Uhud je. Yang ni Uhud pun pergi, Badar pun pergi. Banyak orang kita keliru, diingat Uhud dengan Badar tu sama. Uhud lain, Badar lain. Uhud peperangan Uhud, Badar peperangan Badar. Malah peperangan Badar lebih dimuliakan daripada peperangan yang lain-lain. Kenapa? Sebab waktu tu tentera Islam lemah, jumlahnya sedikit, tapi mereka sanggup berkorban nyawa untuk mempertahankan Islam. Maka Allah angkat makam mereka, sehinggakan siapa sahabat yang terlibat dalam peperangan Badar, Allah berikan gelaran pada mereka Ahlul Badar, ahlinya Badar. Kan? Kalau peperangan lain dia tak ada nama khas ke apa, tak ada. Tapi peperangan Badar ada nama khas. Jadi kita nak pergi ziarah, nak tengok makam syuhada Badar. Lepas tu tengok kat mana yang dikatakan berlakunya peperangan Badar. Kemudian dekat situ ada satu bukit, namanya Bukit Pasir. Bukit pasir tanah Arab ni dia halus-halus pasir dia. Kalau logik akalnya, bila ditiup angin, pasir ni akan terbang. Tapi hebatnya Bukit Pasir ni, angin kuat macam mana pun tiup, Bukit Pasir ni tak berganjak, tak terbang, duduk situ juga. Tadi peliklah, kita pun tanyalah tok guru, tanya ulama, kenapa, apa ada kisah ke kat bukit ni? Kata tok guru, di situlah Allah turunkan para malaikatnya untuk membantu tentera Islam. Jadi Allah kekalkan bukit tu sebagai ingatan kepada kita, in tansurullah yansurkum. Siapa tolong agama Allah, pasti Allah tolong dia. Jadi ini kita nak tengok, ni salah satu mukjizat yang masih dikekalkan, yang kita boleh tengok, kita ambil keberkatannya. Lepas habis di tapak peperangan Badar, tak masuk lagi Mekah, kita akan bermalam satu malam di Taif. Di Taif ni orang kata dia macam Cameron Highland di negara kita. Dia tempat sejuk, walaupun di tanah Arab, tapi sebab dia berbukit, maka di situ tempatnya sejuk sikit. Di Taif pun banyak sejarahnya Nabi. Antaranya Nabi pergi ke Taif nak menyampaikan dakwah, tapi mereka balas balik Nabi dengan baling batu dan baling najis. Sehingga kan Nabi lari untuk selamatkan diri, sehingga Nabi terjatuh bertongkatkan siku. Kemudian di tempat Nabi jatuh itulah mereka dirikan sebuah masjid. Nama masjidnya Masjid Kok, Masjid Siku. Nak ambil berkat, kat situ Nabi pernah terjatuh nak bertongkatkan siku. Tapi itulah Arab ni, Arab Saudi Arabia ni, mereka ni banyaknya Wahabi. Jadi mereka ni takut kita ni buat kata bid'ah lah kononnya. Akhirnya masjid tu mereka tak jaga. Mereka tak jaga. Sekarang ni saya tak tahulah macam mana keadaan, tapi dulu masjid tu dia pecah-pecah, dindingnya pecah, bumbung pun pecah. Dia tak jaga dengan baik. Sedangkan situ tempat bersejarah, tempat yang Nabi pernah jatuh bertongkatkan siku, nak ambil barakah keberkatan baginda Nabi SAW. Kita ni ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita ni nak pergi umrah ni bukan semata-mata nak mengerjakan ibadah umrah sahaja, bukan semata-mata nak bawa balik air zam-zam. Kalau sakat air zam-zam sini pun ada jual. Tapi kita nak pergi ni, nak pergi bukan boleh selalu pergi, duitnya mahal. Jadi biar kita pergi sekali tu, biar puas hati betul. Kita pergi ni nak ambil nilai-nilai pengorbanan perjuangan Nabi dan sahabat, supaya kita bawa balik Malaysia ni terkesan di hati. Paling-paling tidak kita jadi sayang dengan Allah, sayang dengan Rasulullah, sayang dengan Islam ni. Sehingga kan itu yang akhirnya kata, aku mati pun tak apa, jangan agama ni mati. Sebab apa? Sebab dia dah nampak dah perjuangan Nabi. Ini dah kadang-kadang minta maaf cakap, berkali-kali pergi umrah perangai macam tu juga, sama je. Tak ada beza apa pun. Sebab apa? Dia kadang pergi macam tak ada apa-apa lah. Tak ada apa manfaat, pergi balik gitu saja. Kita tak nak gitu. Macam kita ke, masjid ni bukan hanya untuk semayang, tapi untuk tarbiyah. Kalau kita hanya datang masjid sekadar nak solat jemaah, lepas tu balik, apa kita dapat? Nak silat-silat kita punya semayang pun banyak tak kena. Dia punya rukun, dia punya syarat-syarat apa semua. Sebab itulah masjid-masjid susun majlis ilmu, buat kuliah bainal maghrib wal isyak, antara maghrib sampai isyak.
Supaya kita yang hadir masjid bukan setakat ibadat, tapi dapat kefahaman agama, biar menjiwai agama. Sama juga kita pergi umrah, bukan sekadar nak pergi nak tawaf Kaabah lepas tu balik, kan? Kita nak pergi biar ada kesan, nilai, kefahaman agama, kasih pada agama. Yang tu yang akan membuahkan hasil pahala yang berlipat kali ganda. Lepas habis satu malam di Taif, barulah masuk Mekah. Berbaki lagi 5 malam. Jumlah semuanya 12 hari 10 malam. Masuk Mekah, kan? Masuk ke Mekah 5 malam, baru kita lah mengerjakan umrah. Dan kita masa nak masuk tu, Taif tu, daripada Taif kita akan berhenti di Qarnul Manazil untuk niat ihram di situ. Jadi Qarnul Manazil kita bukan kat atas terbang, kat darat. Bila kat darat mudahlah, tak boleh nak gopoh-gapah, sempat pergi tandas dulu apa semua. Dah siap-siap ihram. Qarnul Manazil sampai dekat Mekah pun tak jauh, 1 jam lebih je. Jadi tak lama kita duduk dalam bas. Ini kadang-kadang minta maaf cakap, dulu saya pernah pengalaman pergi umrah dekat kapal terbang. Kita masuk Mekah dulu, lepas tu bila turun kat airport, sampai kat airport, immigration Arab Saudi ni kadang-kadang dia tahan kita lama-lama. Kadang sampai 5 jam kita duduk situ, berdiri tunggu turn nak masuk. Kita dah letih dah ni, tunggu punya lama. Lepas tu dah naik bas pula, berjam pula nak sampai. Nak sampai Mekah, kadang-kadang dulu saya masuk Mekah pukul 2 pagi, 2 ke 3 pagi sampai. Letak beg dekat hotel, turun balik buat umrah. Buat umrah kat subuh baru habis siap. Jadi kadang kita letih. Kita kena ingat, ibadah umrah ni ibadah badan. Maksud ibadah badan, dia tak payah cakap apa pun sah. Melainkan niat, kena niat lah. Tapi yang lain-lain tu, cakap-cakap tu semua sunat. Kita tawaf, kita baca doa-doa dalam tawaf, itu sunat. Kalau kita diam pun cukup 7 pusingan, sah. Sa'i pun gitu juga. Sebab tu ibadah umrah dinamakan ibadah badan. Bila ibadah badan kita kena betul-betul prepare. Kena betul-betul, orang cakap apa, cergas. Barulah umrah kita tadi sempurna. Tapi kadang-kadang kalau bila badan kita, jadual tu tak kena, itinerary dia tak cantik, jadi badan kita letih, dah tak tahan, penat. Bila kita buat umrah takut-takut tak berapa cantik, tak berapa elok. Nak pergi bukan boleh selalu. Jadi biar kita pergi, walau sekali je semua hidup kita pergi, tapi pergi ni betul-betul sempurna, elok. Moga-moga Allah angkat jadi mabrur, kan? Jadi ini kita, sebab itulah susunan jadual kita, saya tengok tu lah, saya cakap jadual dia nampak elok, nampak cantik, nampak kemah, kan? Jadi mudahkan kerja kita nak mengerjakan umrah. Jadi kalau ada siapa berminat boleh. Dan pakej ni pula alhamdulillah berpatutan harganya, taklah mahal sangat. Iaitu hanya dengan RM6,520 sahaja. 6520. Berbanding travel lain, bukan saya nak condemn travel lain, tidak, tetapi itu hak masing-masing lah. Tapi travel lain ada yang sampai 7 ke 8,000. Yang ini dia offer kat kita hanya RM6,520 sahaja. Dan ada juga yang tikai kata lah, murah sangat ni, tuan-tuan, hotel jauh apa? Dah, hotel dia saya tengok dah, hotel di Mekah, hotel Safwah, 50 meter saja dengan Masjidil Haram. Turun lobi hotel, nampak masjid dah kat depan. Sekejap je nak pergi. Hotel Madinah je jauh sikit. Hotel Madinah 150 meter. Saya standard dah, Hotel Madinah memang biasanya jauh-jauh sikit sebab hotel dia keliling masjid tu, kan? Tapi tak apa, insya-Allah, kan? Jadi ini 6,520 sahaja untuk bilik berempat. Kemudian dia bagi bantuan pula kat kita ni, kalau kita tak mampu nak bayar sekaligus, sekali seketul, dia offer pada kita untuk bayar secara ansuran. Bayar secara installment, yakni bayar ansuran selama 4 bulan. Bulan pertama kita bayar 1,630 sahaja, bulan kedua pun 1,630, bulan 3 pun sama, bulan 4 pun sama. Habis 4 bulan lengkap dah bayaran kita, maka pihak syarikat akan start booking hotel, booking flight apa semua. Kemudian tunggu tarikh khusus umrah datang, keluar, kemudian tarikh penerbangan, kemudian kita pergilah. Jadi saya ni bukan saya bekerja dengan mereka pun, tidak. Cuma saya mengajak, manalah tahu ada yang berminat nak buat umrah sama-sama dengan saya, kan? Pada bulan 12 nanti bolehlah. Mudah aja, tak payah nak isi borang apa pun. Memadai dengan bagi nama pun tak payah nama penuh, bukan nama semua yang siapa nak pergi. Tak pergi debuh nama satu keluarga, dia tidak. Nama wakil saja, nama dengan nombor telefon.
Nama pendek pun tak apa, nama dengan nombor telefon, tu saja. Nanti saya ambil nombor ni, saya akan serah pada kawan saya tu, wakil syarikat, dan bagi kat sana daripada tim dia. Dan wakil syarikat sendiri yang akan telefon tuan-tuan dan puan-puan. Masa tu tuan-tuan nak tanya secara lebih detail pada dia orang, tanyalah. Ni kadang-kadang dia tanya saya, mana saya tahu. Dan ni ustaz, nanti kena booster ke? Mana saya tahu booster tak booster apa? Kena tanya travel. Sebab travel dia lebih tahu prosedur, undang-undang dan sebagainya. Saya cuma mengajak kita beribadah bersama-sama. Jadi kalau siapa berminat, lepas habis sembahyang isyak lagi, bagi nama dengan nombor telefon dekat meja niaga tu. Tapi jangan bagi nama je, beli biskut apa semua sekali. Dan insya-Allah nak. Jadi kalau ada ni bolehlah nak. Gitu. Insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun sikit pun jadilah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana amalas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.